Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Selamat malam dan salam sejahtera kepada mereka yang bukan beragama Islam. Ni adalah live tadi sambungan daripada tadi. Mohon rakan-rakan untuk share lagi sekali tuan sebab suara tiba-tiba dia jadi masalah sikit. Jadi dia selalunya memang awal-awal dia akan jadi masalah lah bila ada VC. Okey tuan Jadi lama tak buat session politik. Sebenarnya saya ada dalam Clubhouse untuk bincang-bincang lah. Cuma dalam Facebook Live ni saya slow sikit sebab kecewa. Tapi tak apa, kita akan teruskan sebab malam ni saya dengar pasal Syed Saddiq. So saya nak komen sikit lah pasal Syed Saddiq dengan pasal Ustaz Abid Liu dengan Kek Pris ni kan. Bukan nak cari publicity tapi pasal Ustaz Abid Liu tu ramai orang kata saya nak cari publicity dan sebagainya. Sedangkan mereka tak tahu apa yang berlaku dalam Clubhouse. Sebenarnya kita bercakap dengan Kek Pris dekat dalam Clubhouse. Itu yang menyebabkan kita bawa keluar artikel tentang Ustaz Abid Liu tu. Azkar beriasa. Waalaikumsalam. Fiq baca Al-Fatihah untuk Abang Adi. Abang Adi mana ni? Abang Adi mana? Al-Fatihah. Saya tengah duk isau rokok ni tuan-tuan baca dulu, saya baca lagi Al-Fatihah kepada Abang Adi Cun Okey, terbaik. Cun tak apa, bagus. Kalau cun tak apa. Okey tuan Jadi saya tutup VC dulu buat sementara waktu Sekali hujung-hujung mau boleh. Sebab dia Facebook dia macam tu sikit. Sebab saya punya line nak kacau Okey, apa nama tadi saya cakap pasal tuan bagi semua masuk dulu. Abang ADA. Kenapa dengan Abang ADA boleh beritahu? Beritahu sikit. Mantap Pak Abu Ya Pak Jumaat Z Pilot. Waalaikumsalam. Lang Kotiau. Hal Ustaz dan Kek Pris sedap dengar. Hal Saddiq tak best Fik. Ustaz dulu Sagi bagi Saddiq dulu. Sagi Ustaz saya terang. Sebab ramai orang dia tanya. Sagi saya terang Bang Gali bro. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam Piu Safwan. Waalaikumsalam. Tak maaf tuan isap rokok dulu Ustaz. Tak isap rokok dia tak main. Okey. Leslie Mazman Man. Okey, dalam kepandaian dia ada kebodohan lah. Tapi saya okey, mukadimah dia saya dengar tadi live dia tuan Jadi saya tak tahulah siapa peguam dia, saya tak tahulah kan. Tapi kalau seorang peguam yang saya rasa peguam pun ada nasihatkan dia lah supaya jangan bercakap apa-apa di media sosial. Lebih baik untuk dia mendiamkan diri ataupun dia atur orang lain untuk tolong cakap bagi diri dia. Dia tak perlu pun cakap sebenarnya. Itu yang pertama je lah yang saya nampak daripada sudut politik tu, dia nampak bodoh sikit. Jadi hari ni yang viral hari ni di media sosial adalah mula-mula sekali adalah berkenaan dengan duit 250,000 Syed Saddiq tu. Jadi orang pun tertanya-tanya lah pasal saya sendiri pun orang duk WhatsApp saya tertanya-tanya sebenarnya pasal duit 1.1 juta dengan duit 110,000 yang dia didakwa hari ni tu. Saya tertanya-tanya sebab kita tak pernah baca tentang benda ni sebelum ni. Sebab tidak pernah diviralkan pun berkenaan dengan benda ni sebelum ni. Yang kita dengar adalah berkenaan dengan 250,000 lah. Jadi semalam ada grup mereka buat talk lah kan. Terima kasih lah kepada siapa dia punya tu apa nama Abdul Muttalib dengan Bob Khairi sebab jemput saya naik. Sebenarnya saya naik tu sebenarnya saya tak mau naik pun, saya tak mau imbuh pun dalam cerita Syed Saddiq ni. Sebab dia ibarat kalau kita imbuh dalam cerita Syed Saddiq ni macam kita menjatuhkan standard kita sebenarnya. Walaupun dia YB, tapi orang kata apa, saya trigger dengan Datuk Razlan bila Datuk Razlan kata berkenaan dengan
penawakan terpilih dan sebagainya, saya trigger satu benda sebab bagi saya dalam berparti saya juga memperjuangkan daripada sudut rakyat. Jadi bagi saya, kalau kita tengoklah laporan-laporan human rights sebelum ni daripada zaman Kapal Singh sendiri pun, kan? Jadi apa yang kita perjuangkan sebelum ini adalah daripada segi, sekejap tuan okey. Okey, daripada apa yang diperjuang oleh rakyat Malaysia hari ini, daripada dululah, daripada sudut human right ni adalah menjerumus kepada perkara 8 lah. Saya ingat tuan-tuan semua pun rajin dengar kan tentang perkara 8. Semua pihak lah, tak kisahlah kerajaan ke pembangkang ke, semua duk sebut perkara 8 ni. Jadi orang mungkin tak tahulah perkara 8 ni apa benda. Perkara 8 ni adalah tentang kesaksamaan daripada segi undang-undang dan juga perlindungan yang sama daripada segi undang-undang lah. Itu bukan ayat dia dalam perlembagaan. Ayat dia adalah setiap orang rakyat Malaysia adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Itu adalah daripada sudut perkara 8 lah. Jadi benda ni daripada zaman dulu lagi kita duk sebut tentang sama rata daripada sisi undang-undang ni. Apa maksud sama rata daripada sisi undang-undang ni? Jadi maksud sama rata ni, dia pecahan dia adalah kita tengok daripada sudut Montesquieu yang bawa tentang konsep dia panggil sebagai tripati. Tripati ni adalah konsep separation of power dalam di dalam pentadbiran yang ada kepada tiga kategori lah, pecahan 3 kategori, iaitu eksekutif, judiciary dan juga legislatif. And so benda inilah yang nak menjamin daripada tidak berlakunya ketidaksamarata daripada sudut undang-undang ni. And maknanya di sini adalah rakyat Malaysia daripada dulu lagi nak memperjuangkan bahawa setiap orang ni sepatutnya dikenakan undang-undang. Sebab tu orang kata apa sekarang ni kita biasa duk dengar tentang apa? Kita biasa duk dengar tentang kluster gayangan dan sebagainya. Sebab apa rakyat letak terma tu kepada mereka? Rakyat letak kerana rakyat inginkan satu sudut undang-undang yang sama. Maknanya rakyat kena, orang korporat kena, orang politik pun kena. Bukan undang-undang ni untuk rakyat saja. Jadi rakyat tidak mahu orang kata apa pemerintahan hukum besi. So bila kita sebut tentang undang-undang, bila kita sebut tentang pendakwaan, yang pertama kita kena fikir macam mana penyiasatan itu berlaku. Penyiasatan ni dia berlaku daripada sudut ini yang saya nak cakap semalam, mereka tak bagi. Mereka bawa turun saya ke bawah. Jadi kita kena fikirlah laporan ni siapa buat. Lah ni orang duk kata ibarat macam laporan ni Hamzah Zainuddin buat. Laporan ni ibarat Perdana Menteri buat. Salah. Penyiasatan ni Hamzah buat, Perdana Menteri buat. Salah. Dia sebenarnya penyiasatan ni dia bermula daripada mana? Dia bermula daripada laporan pertama. Laporan ni siapa dia? Laporan dia tak kira lah mana-mana agensi pun, PDRM ke, SPRM ke, dia membuat siasatan bergantung pada laporan. Ada laporan baru boleh ada siasatan. Tak ada laporan tak boleh ada siasatan. Tidak boleh buka kertas siasatan lah. Jadi dia mesti berpunca daripada laporan. So bila berpunca daripada laporan, bila ada penyiasatan, bagaimana pendakwaan ini dibuat? Pendakwaan ini dibuat berdasarkan apa? Dalam bahasa Latin kita panggil dia locus standi lah. Tapi dalam ayat bahasa layman ni maknanya adalah pendakwaan ini dibuat berdasarkan keupayaan sesuatu pendakwaan ataupun beban pembuktian dalam sesuatu pendakwaan. Jadi maknanya bila kita bawa satu kes tu, adakah kes tu dia upaya untuk didakwa ataupun ada bukti untuk dilakukan pendakwaan? Ini bukan tugas menteri. Ini bukan tugas menteri untuk menentukan sama ada upaya ataupun tidak ada upaya. Bukan OKU lah kan. Ada upaya ataupun tidak ada upaya sesuatu kes ni. Ini yang perlu kita kena tahu. So bila sebut tentang dia bermula daripada laporan, siapa yang buat laporan? Macam kes Sadiq, dia sendirilah buat laporan RM250,000 tu. So penyiasatan dia buat. Selepas penyiasatan pendakwaan, siapa yang buat pendakwaan tu? So apa yang saya cuba nak sampaikan di sini adalah pendakwaan terpilih ni maknanya dia tidak ada upaya. Pendakwaan politik ni maknanya pendakwaan yang sengaja direka-reka. Maknanya pendakwaan ni tidak ada. Tetapi dia sengaja direka-reka. Sebagai contohnya dalam kes Zahid sendiri. Adakah bukti itu sengaja direka? Bukti itu bukan sengaja direka. Bukti itu memang ada dan keupayaan satu kes itu pun memang ada. So adakah ini dipanggil sebagai pendakwaan politik ataupun pendakwaan yang terpilih? Macam mana yang mereka katakan?
So apabila mereka membahaskan daripada sudut ini, seolah-olah mereka mengatakan bahawa semua orang politik ni tak boleh kena pendakwaan. Seolah-olah macam tu lah. Mereka kata bila dia jadi kerajaan, dia dakwa orang sana. Bila mereka jadi kerajaan, mereka dakwa orang sini. Seolah-olah mereka nak kata macam mana tahu? Mereka nak kata hari ni, orang politik tak boleh kena pendakwaan mahkamah. Ini yang sebenarnya yang mereka nak bawa kepada rakyat Malaysia. Tapi mereka, orang kata apa, mereka tidak menterjemahkan lah ayat ni. Tapi daripada sudut ideologinya, kita nampak macam tu lah. Daripada sudut pemikirannya, daripada sudut apa yang mereka cuba perjuangkan ini, mereka nak bagi tahu kepada rakyat bahawa hari ini orang politik tak boleh kena dakwa. Jadi ini bertentangan dengan perjuangan rakyat. Walaupun mereka kata rakyat. Tapi ni adalah bertentangan dengan perjuangan rakyat. Sebab rakyat nak kedudukan sama rata daripada sisi undang-undang tu. Dan bila kita sebut tentang mahkamah, tu saya sebut tadi tentang separation of power. Sebab apa saya sebut tentang triparty system? Sebab saya mengutarakan triparty system ni supaya rakyat tahu bahawa Perdana Menteri tak ada kuasa ke atas mahkamah. Perdana Menteri tak ada kuasa. Jadi institusi kehakiman ini ataupun orang panggil sebagai judiciary ini, mereka adalah satu pentadbiran yang lain. Mereka sendiri, pentadbiran apa kita panggil, lebih kurang itulah institusi yang lain. Maknanya ketua eksekutif ataupun Perdana Menteri tak boleh langsung nak campuri urusan mahkamah ni. Tak boleh nak mencampuri urusan kehakiman. Sebab itu saya terangkan daripada konsep triparti tadi tu. Supaya rakyat memahami tentang struktur negara kita. So hari ini, kalau kata mereka nak membuktikan bahawa mereka tidak bersalah, dekat mana? Mereka kena buktikan di mahkamah. Mereka tak boleh nak bukti luar mahkamah. Mereka kena bukti dalam mahkamah. Yang mengatakan bahawa mereka ini tidak bersalah. Jadi hari ini, mereka cuba nak bukti dekat luar. Ini yang jadi masalahnya di sini. Bila kita sebut tentang perjuangan rakyat, mereka ni bercanggah. Ideologi ataupun pemikiran yang mereka bawa ni, kononnya orang politik ni adalah pejuang rakyat. Bila mereka ni pejuang rakyat, maka mereka tak boleh kena tindakan mahkamah. Ini bahaya. Ini bahaya lah kan. Yang mana tiba-tiba dulu macam Syed Saddiq kan, kita tahu seluruh Malaysia dia pusing. Seluruh Malaysia dia pusing. Dia bagi tahu kata apa? Dia bagi tahu kata Najib ni rasuah, Najib ni salah guna kuasa, Najib itu, Najib ini, macam-macam Najib. Tapi hari ini disebabkan perjuangan yang dia bawa hari ini, dia seolah-olah kata Najib pun kena kes pendakwaan politik. Dan Najib hari ini pun menerima dia sebagai seorang kluster yang sama dengan Najib kluster mahkamah. Najib yang mana kena kutuk dengan Syed Saddiq dulu, hari ini bagi tahu apa? Welcome to the cluster mahkamah. So they are welcome each other lah. Sekarang ni tak apa, baguslah daripada sudut tu. Maknanya mereka berbaik sesama sendiri. They welcome each other. Najib pun welcome Syed Saddiq tu Sungai Buloh. Syed Saddiq pun kata Najib adalah pendakwaan politik. So dalam konteks sekarang ni, ke mana arah tuju perjuangan mereka ni? Jadi perjuangan mereka ini lebih kepada nak bagi tahu tu lah macam yang saya sebut tadi. Okey, daripada konsep live yang dia buat malam ni. Pada pandangan saya lah tuan, pada pandangan saya, dia sebenarnya saya rasa semua peguam pun akan menasihati bahawa tak perlu nak buat live untuk dedahkan maklumat mahkamah. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita pergi mahkamah, dia ibarat macam kita berhadapan dengan lawan lah kan. Pihak pendakwaan dan juga pihak peguam bela. Tapi samalah. Kita nak lawan lah, nak tunjuk kita ni betul. Jadi apabila kita bagi peluru kat lawan kita, nampak bodoh tak di situ? Nampak bodoh lah di situ. Hari ni, benda yang dia bentangkan ni, tak sepatutnya dia bentangkan kat dalam Facebook. Sepatutnya, contohlah kes dia ni lah. Saya bagi tahu contohlah yang saya nampak pada kacamata saya lah. Kes dia ni, sekiranya dia ni, selesai kes di mahkamah. Dia just buat press statement, kata, saya lah sekarang ni dah bebas. Nampak sangat kerajaan telah fitnah saya. So, benda ni akan settle lah. Maknanya, dia selesai lah dia punya kes tu. Tapi hari ni, bila dia bawa spark lah sebagai contoh, apa yang saya nampak hari ni? Sebagai contoh lah tuan-tuan boleh dengar sendiri tadi lah, daripada segi moral lah. Hari ni dia duk hentam Tan Sri Mulyani macam-macam kan. Dia sebut, dia kata apa? Duit yang dia terima itu, duit dia hanya, dulu kita dengar lah, dia pun duk cerita lah, hanya geng-geng muda ni duk cerita.
Duk bagi tahu kata Syed Saddiq ni sebenarnya anak orang kaya. Dia tak perlu ambil rasuah apa semua. Dia memang ada duit. Mak dia sendiri yang menaja dia punya kerjaya politik dia. Tapi hari ni, Syed Saddiq dedahkan kat seluruh Malaysia, bagi tahu bahawa sebenarnya dia tidak ada duit. Dia cuma ada RM50,000 saja. Tapi yang duk fund dia selama ni adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin, Azmin Ali dan juga Tun Mahathir. Daripada segi moralnya tuan-tuan, orang bagi duit kat dia dan hari ni dia adalah orang yang paling kuat menghentam tiga-tiga individu ni. Orang bagi duit untuk perjalanan politik dia. Apa yang saya nampak tadi lah, tu yang saya cut terus sebab saya kata merapu lah. Kita ingatkan dia dapat fund daripada mana bila dia sebut kan. Dia kata saya buat collection buat ni. Sedangkan Tan Sri sendiri mai bagi kat saya duit. Azmin sendiri bagi kat saya duit. Tun Mahathir sendiri bagi kat saya duit. Jadi daripada segi moral orang nampak apa? Apa orang nampak? Orang yang angkat hang duduk kepada satu stage tu, hari ni hang hentam orang. Jadi macam mana orang nak percaya kepada hang? Orang takkan percaya kepada hang. Sebab apa? Orang yang seorang negarawan, orang yang besar dan sebagai hang ni anak muda, orang nampak hang punya talent, orang bagi fund kat hang duit untuk hang berjaya. Bila hang berjaya, hang buat apa? Hang mengkhianati, hang hentam orang yang bagi dekat hang. Orang yang fund kat hang. Dia bukan persoalan daripada sudut fund tu, daripada sudut moral tu. Jadi hari ni kita nampaklah bahawa dia ni adalah seorang yang tidak boleh dipercayai dan seorang yang paling teruk di dunia. Orang bagi kat hang, orang angkat hang naik dan sebagainya. Hari ni dia dedah semua. Dia kata yang bagi kat dia ni. Dan hari ni dia adalah orang yang paling kuat hentam orang yang pernah build dia punya career. Dia sendiri bagi tahu, dia kata dia tidak ada duit. Nak buat orang kata apa? Nak buat orang kata apa pilihan raya di Muar pun dia tidak ada duit. Dia cuma keluar duit dia RM50,000 dan sebagainya. So orang bagi kat dia duit. Orang bagi kat dia. Orang-orang yang bagi kat dia, orang-orang yang dia hina sekarang ni. Yang dia hina gila-gila punya. Bukan sikit punya hina. Dia hina gila-gila punya hari ni. Yang dia panggil sebagai pengkhianat. Yang dia panggil macam-macam lah. Dan bila dia dapat kuasa, dia cuba buat satu parti yang baru. Itu adalah persoalan yang pertama lah. Persoalan yang kedua hari ni, saya pun pernah di-approach lah oleh mereka ni daripada muda dan sebagainya. Dan saya pernah juga bertanya soalan. Bila sebut tentang parti politik ni, dia bukan sekadar sebuah perjuangan saja. Sebab you nak dapat power dengan rank dalam politik ni, you must have money. You tak ada duit, you tak boleh pergi. Sebab apa saya kata you tak ada duit, you tak boleh pergi? Saya ambil contoh. Kalau saya hari ni, saya buat parti. Saya buat parti hari ni dan saya ambil lah saya punya ni lah di setiap bahagian di seluruh negara. Bila kita nak pi dalam pilihan raya, tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Yang pertama sekali, kita kena fikir duit untuk penamaan calon. RM10,000 lah. Wang untuk orang kata apa, penamaan tu. Dan belanja dalam pilihan raya. Perbelanjaan semasa pilihan raya. Kalau tak silap saya, di dalam akta pilihan raya, orang kata apa, perbelanjaan RM200,000. Kalau tak silap saya lah, minta maaf. Kalau silap, tuan-tuan, boleh rujuk balik. RM200,000. Untuk satu parlimen dan juga DUN. Bila kata dia bertanding parlimen, automatik dia mesti bertanding DUN. Sebagai contohlah, sekarang ni ada 556 DUN. Dan juga ada 222 parlimen. So dekat mana dia nak ambil duit? Dekat mana dia nak ambil duit? Ini soalan yang saya tanya kepada orang-orang muda. Saya tanya, hampa duk suruh orang buka bahagian sana ni adun sana adun sini. Orang yang tidak berfikiran panjang, dia akan fikir, okey tak apalah aku buka. Syed Saddiq bagi kat aku duit untuk bantuan. Untuk bantuan kebajikan tak apa, dia boleh bagi RM1,000. RM1,000 pun boleh beli banyak mana. Sebagai contohnya, bantuan makanan. Orang kata apa, plastik. Orang kata apa, plastik tu mungkin dalam RM30 je. Kalau dia beli banyak, mungkin RM20. So RM30. So kalau RM3,000 dah berapa banyak yang dia boleh bagi dah. Tu RM3,000, tuan-tuan. Dia boleh spend duit dia RM3,000 untuk bagi dan sebagainya. Tapi bila sebut tentang pilihan raya, pilihan raya ni dia melibatkan ratusan juta. Dia melibatkan puluhan juta. Bukannya sikit-sikit punya duit. Adakah Syed Saddiq ada kemampuan? Dan mereka duk kata apa? Mereka duk beritahu, bro, jangan risau bro. Syed Saddiq ni duit banyak. Dia bukan orang biasa-biasa. Dia keturunan dia dah memang orang yang senang. Selama ni, mereka duk bagi tahu macam tu lah.
Dan hari ini Syed Saddiq mendedahkan bahawa dia punya karier dia sendiri pun dia ditajar oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Tun Mahathir. So, kalau diri dia sendiri pun dia ditajar oleh orang, macam mana dia nak menajar semua orang ni? Macam mana dia nak menajar semua budak-budak muda ni yang duk gila-gila sekarang ni kat dalam medsos, yang duk gila-gila kat dalam clubhouse duk bagi tahu kata depa nak tanding sana, depa nak tanding sini. Macam mana Syed Saddiq nak keluar duit bagi kat depa? Syed Saddiq tidak ada duit. Sebab tu dia akan jadi macam mana tahu? Syed Saddiq sengaja untuk mendapatkan pengaruh semata-mata untuk demand dengan parti mana-mana. So dia hanya mendapatkan pengaruh sajalah, orang sokong dia. Dia ibarat macam mana tahu? Ibarat macam semangat 46 Tunku Razali dengan Tun Mahathir lah. Apabila Tun Razali menubuhkan orang kata semangat 46, hanya sekadar apa? Hanya sekadar nak menunjukkan pengaruh dia. Nak bagi tahu kata dia kuat, dan akhirnya dia berunding dengan Tun Mahathir untuk masuk semula ke dalam UMNO. So apa yang berlaku pada orang-orang yang kat bawah dia ni? Orang-orang dia ni semua habis macam tu lah kan. Habis macam tu sajalah. Macam tu juga dengan muda. Saya nampak muda ni, dan dengan live Syed Saddiq hari ni, jelas saya nampak ideologi Syed Saddiq ni, dia hanya nak membina kekuatan untuk dia tunjuk, bukan nak bagi mereka ni semua jadi macam dia dah. Dia hanya nak demand dengan parti lain-lain, supaya dia dapat tempat. Sebab dia tahu bahawa dia ni memang akan lost lah, sebab orang dah tolak dia. Sebab mungkin dengan sifat dia sendiri, orang bagi duit, orang bawa hang punya career, orang buat hang punya fundraising dan sebagainya, lepas tu hang tikam orang kat belakang, mungkin orang tak mau dekat dia. So dia terpaksa tunjukkan dia punya pengaruh dia. Bila dia tunjukkan dia punya pengaruh, so orang akan ambil dia lagi. Ataupun dia mungkin ada demand lagi lah untuk dia duduk kat tempat-tempat mana-mana dia nak pergi. Mungkin dia nak pergi dengan DAP ke, PKR ke, itu adalah is up to dia punya, orang kata dia punya perancangan dia lah. So hari ni rakyat nampak lah. Rakyat nampak hari ni muda ni hanya sekadar setakat tu je lah. Hanya sekadar nak membantu Syed Saddiq untuk mengekalkan kuasa dengan jawatan dia. So benda ni buang masa lah. Buang masa anak muda. Buang masa anak muda. Kecuali lah kalau Syed Saddiq ni memang ada duit, boleh bagi kat hang untuk bertanding, itu kira hang betul-betul orang kata orang yang bagus lah. Dan yang mana exco muda pun duk terang semalam kat dalam clubhouse, mereka duk abang seumpama Syed Saddiq ni memang orang yang berharta, orang yang ada harta dan sebagainya. So mereka ni pun menyanjungi Syed Saddiq ni kerana Syed Saddiq ni ada harta yang boleh orang kata yang boleh menjadikan mereka ni sebagai wakil rakyat. Tapi nampak hari ni apa pun tak ada. Apa pun tak ada. Nak tanding bawa keluar duit ASB 50,000. Bawa keluar duit ASB. Macam mana dia nak bagi ke hampa duit untuk hampa bertanding? Dia sendiri pun bawa keluar duit ASB. Macam mana dia nak bagi? Itu adalah daripada skop pandangan saya lah. So hari ni Syed Saddiq dah dedahkan semua. Daripada segi kedudukan kewangan dia, daripada segi moral dia sendiri, dia dah dedahkan semua. So hari ni, sebab tu kita kata tuan, bila jadi pemimpin ni, ataupun bila jadi seorang yang YB ni, dia kena zip mulut. Macam Wan Mat Faizal tu saya setuju lah. Macam Datuk Wan sendiri pun saya setuju. Sebab dia orang ni jenis orang yang zip mulut. Hanya bercakap benda yang penting saja. Sebab hang leaders, bukan boleh cakap guna emosi. Hari ni dia buat live, dia guna emosi. Sebab tu bila dia guna emosi, dia hari ni, apa yang dia nampak di sebalik dia punya diri dia, bila dia duduk depan telefon, apa yang dia nampak hari ni, dia telah menjelaskan kepada rakyat bahawa dia ni adalah seorang yang benar. Tetapi orang yang tengok live dia tu, orang nampak dia apa? Orang nampak dia adalah, yang pertama saya nampak tadi, dia seorang yang tidak boleh dipercayai. Yang kedua, saya nampak dia orang yang nak menggunakan orang semata-mata. Dua benda ni saya nampak. So sebab tu saya katakan, bila dia beremosi, dia nak bagi tahu kata dia betul-betul tak bersalah. Sebenarnya dia tak perlu bagi tahu kat dalam Facebook pun sebenarnya. Dia perlu bagi tahu, tu saya kata, bila dia selesai kes dia dekat mahkamah, dekat mahkamah, orang tahu tak tentang Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi kat dia duit. Orang tahu tak kata Tun Mahathir bagi kat dia duit. Orang tahu tak tentang Azmin Ali bagi kat dia duit. Mana ada orang tahu? Tidak akan ada seorang pun yang tahu tentang benda tu. Dan dia boleh selesai macam tu lah kat mahkamah sebab dia ada bukti semua kan. So dia boleh selesai macam tu lah. So hari ni bila dia cerita kat dalam Facebook kan, saya rasa semua orang tahu lah tentang dia punya kedudukan kewangan dia, tentang dia punya macam-macam benda lah. Dan hari ni pun orang nampak dia sebagai leadership apa. Dia hanyalah sekadar bayang Tun Mahathir lah.
Kan? Orang kata seumpama sebelum ni, bila cerita tentang Syed Saddiq ni, orang nampak dia seorang yang gah, kan? Seorang yang hebat, kan? Seorang yang macam-macam lah. Ada orang kata apa, leadership lah, ada kemampuan daripada segi harta, kan? Orang yang macam-macam lah kan kita duk dengar. Tapi hari ni bila saya nampak dia punya live, saya nampak hang tak ada hang serupa macam aku. Kalau kata Tun Mahathir bagi kat aku duit, aku pun boleh jadi macam hang. Kan? Ibarat macam tu lah. Kalau kata Tan Sri bagi pam kat korang 1 juta, aku boleh jadi macam hang. Kan? Ibarat macam tu lah. Dia ni ibarat orang yang macam kita juga. Tapi sebenarnya dia hanyalah hayang-bayang lebar ni. So betul lah macam saya buat live sebelum ni. Maknanya dia menang kat Muar tu hanya sekadar sebab Tan Sri dengan Tun Mahathir letak dia saja. Sebab pada waktu tu rakyat memang nak tukar. So letak dia menang lah. Sekiranya dia bertanding pada PRU 13 dengan ideologi yang dia bawa tu, saya ingat memang takkan menang pun. Takkan menang pun dekat Muar tu. So mungkin disebabkan pengaruh daripada Tan Sri dengan Tun Mahathir tu yang dia boleh menang. Cuma dia ego sekarang ni. Dia biasalah tuan-tuan, bila orang ni berjaya, bila orang ni berjaya, maka dia akan lupa. Sebab tu ada pepatah Melayu yang menyebut bahawa kacang lupakan apa nama ni, dia punya ni kulit dia tuan-tuan. Sangkut sikit sebab tu ada macam tu. So bila dia dah senang, tu dia lupa semua benda. So hari ni benda tu lah moral of the story. Kita nampak, apa yang saya nampak adalah tu lah, beza langit dan bumi hang bawah sikit daripada Ismail. Tapi kalau dia terang tadi, saya tak tahu lah, mungkin orang-orang muda nampak macam dia hebat lagi lah. Tapi kalau siapa dengar live dia tadi, saya tak tahu lah. Hampa boleh pergi dengar lah live dia, mungkin dia akan delete ke apa. Hampa boleh pergi dengar sendiri. Dia cerita daripada A sampai Z. Dia ibarat dia cerita macam mana dia boleh berjaya. So hampa boleh nilai sendirilah. Saya sebagai orang muda ni, sekiranya dia main ada budak-budak dia main nak suruh saya masuk muda, benda ni lah saya akan gunakan. Saya akan kata, weh, hang nak suruh aku masuk, Syed Saddiq sendiri menang bertanding di Muar pun, Tan Sri Muhyiddin Yassin letak duit kat dia. Mahathir letak duit dekat dia. Azmin Ali letak duit kat dia. Sebab tu dia boleh bertanding. Lah dia buat parti, orang semua tak ada letak duit kat dia. Dia bergaduh dengan semua. Dia bergaduh dengan Tun Mahathir, dia bergaduh dengan Tan Sri Muhyiddin, dia bergaduh dengan Azmin, dia bergaduh. So macam mana dia nak dapat duit? So macam mana dia nak janjikan kata orang-orang muda ni boleh bertanding? Semata-mata apa? Semata-mata dia nak crowd je. Semata-mata dia nak crowd. Mungkin dia ada buka platform lah kepada orang-orang orang-orang lain yang mana yang memang anak millionaire untuk duduk dalam parti tu. Sebab tu walaupun term tu term muda, tapi masih ada orang yang umur 69, yang 40 lebih tu Dan orang-orang ni adalah di belakang orang ni apa benda? Di belakang orang ni adalah orang kata apa, orang-orang yang berduit lah, millionaire dan sebagainya. Sebab tu dia ambil macam tu, sebab dia tidak ada duit. So orang ni, adakah orang ni dia boleh fund untuk semua parti? Langsung tak boleh lah, saya ingat. Dia mungkin boleh fund untuk tempat dia saja. Tapi kalau dia nak fund semua, boleh tak? Mampu tak boleh kan? Itulah dia punya hakikat sebenarnya tuan-tuan. Waalaikumsalam dari siapa memberi salam. Sebab tu yang kita risau tuan, sebab kita belum tahu siapa yang duduk belakang dia, ideologi apa. Tapi yang kita nampak macam dekat Clubhouse tadi, ramai orang bagi tahu muda ni nampak mereka seperti ultra liberal. So bila sebut tentang kapitalis apa semua ni, kebanyakan mereka ni adalah ultra liberal lah. So sebab itulah dia bawa perjuangan ultra liberal tu. Sebab apa? Sebab yang fund dia ni pun adalah orang-orang yang ultra liberal. So dia tidak ada duit, dia terpaksa bergantung kepada fund-fund ni. Dia nak jadi leader ni tuan-tuan, yang pertama kena ada duit. Kalau hang tak ada duit, hang tak boleh buat apa. Yang pertama kena ada duit. Sebab tu banyak benda ni, bukan boleh bertanding bawa telur, tak boleh. Dia seolah-olah dia bagi tahu kat orang ramai supaya macam dia pun boleh berjaya, dia bertanding macam tu ya. Seolah-olah macam bertanding bawa telur, tak boleh tuan-tuan. Nak jadi ahli politik ni kena ada duit. Kena ada duit, tak ada duit tak boleh. Mak Sabu ada duit, Mak Sabu mesti ada duit. Apa PAN dia main daripada mana? Fund dia apa? Dia pun main daripada DAP fund main daripada mana? DAP main daripada Israel. Sebab tu muda pun mereka rapat dengan DAP. Sebab apa? Mereka pun mengharapkan fund daripada orang lain juga. Sebab dia tak ada duit.
Kalau dia betul-betul ada duit, dia boleh bawa ideologi dia sendiri. Dan sedangkan Armada ni, kita dengar dah, Armada ni adalah satu parti. Armada ni adalah gagasan yang membela hak orang Melayu. Dia adalah bekas ketua Armada dulu. Dia sendiri bagi tahu dia di antara orang-orang yang yang founder Bersatu. So Bersatu pun dah memang parti Melayu. Macam mana dia boleh jadi ultra liberal? Sebab apa? Sebab dia tak ada duit. Bila dia tak ada duit, dia terpaksa bergantung dengan orang-orang ni dan dia terpaksa mengikut ideologi orang ni. Dia tak boleh bawa perjuangan dia sendiri sebab dia tidak ada duit. And sebab tu dia tak boleh nak bawa terlampau ultra Malay semua. Dia tidak boleh bawa. Sebab apa dia tidak boleh bawa? Sebab dia tak ada duit. Dia terpaksa bergantung dengan DAP. Dia terpaksa bergantung dengan ni. So mereka yang kata duduk dengan muda nak berjuang kerana bangsa semua, tak boleh. Bila you terpaksa bergantung dana ataupun you terpaksa bergantung fund dengan pihak yang lain, you kena ikut dia punya aturan dia. Macam Syed Saddiq ni, bila dia ikut kepada orang-orang yang kapitalis yang liberal ni, dia akan ikut aturan tu lah. And so dia tak boleh nak kata, oh bila muda ni berjaya, muda ni akan buka apa semua. Pelah otak apa, hang bukan ada duit. Muda akan memastikan orang muda semua ni semua. Hang tak ada duit. Hang nak bawa ideologi hang macam mana? Hang tak ada duit. Hang nak bawa ideologi hang kena ada duit. Bila hang tak ada duit, hang nak bawa macam mana? Hang nak transmit macam mana? Hang terpaksa bergantung orang lain. So perjuangan yang mereka bawa ni, kita boleh rumuskan sampah semata-mata. Hanya sekadar nak bagi tahu menyedapkan orang muda je. Nak dapatkan pengundi muda, mainlah duduk dengan dia, nak sokong dia. Tapi dapat apa? Orang muda dapat apa? Dapat tai je lah. Kan? Kecuali lah kalau orang muda tu ada duit lah. Orang kata apa, sekiranya orang muda tu pun ada duit, millionaire apa pun, dia tetap juga tak boleh nak bawa ideologi dia. Sebab apa dia tak boleh bawa ideologi dia? Sebab presiden dia pun tak ada duit. Presiden dia pun harapkan fund daripada orang lain. Presiden dia harap fund daripada orang lain. Nak bawa ideologi jadah apa? Dia kena ikut orang lah. Ibarat macam ni lah tuan-tuan. Ibarat kata dia minta fund kepada DAP. Adakah dia boleh menentang DAP? Dia tak boleh. Dia kena ikut ideologi DAP lah. Itu masalah dia. Muda power Dia tak ada duit. Dia tak ada duit, tak payah buang masa. Nak politik tak ada duit, hang piduk jauh-jauh. Tak payah. Memang dalam politik memang kena ada duit. Hang kena ada duit. Hang nak bagi, bukan kata setakat bantuan kepada orang, tapi hang nak bagi ke ahli parti, hang suruh bertanding. Memang dalam politik base pertama, sebab kita duduk dalam sistem tu. Kecuali lah parti sistem politik kat dalam negara kita ni, dia ibarat macam bertanding ketua kelas. Tak apalah, dia tak pakai duit. Tapi sistem politik dalam negara kita ni memang sistem yang menggunakan duit. Sistem wang taruhan, kan, sistem orang kata bajet pilihan raya. So sistem yang menggunakan duit. Hang tak ada duit, nak buat apa? Bawa telur. Bawa telur, pakai seluar pendek, saya nak jadi YB. Orang kata apa? Mampu hang tak ada duit nak jadi YB apa? Tak ada duit nak jadi YB apa, tuan-tuan? Orang Penang kata apa? Hang tak ada duit, hang nak jadi YB apa? Hampir baliklah tolong Mu'ah lagi bagus. Okey, dan kesan dia apa, tuan? Kesan dia, sekiranya lah mereka berjaya, saya sambung sikit, tuan. Sekiranya mereka ni berjaya, contohlah mereka tidak ada duit pun, ni benda ni memang tidak mungkin akan terjadi lah. Sekiranya lah mereka tidak ada duit pun, mereka boleh bertanding lah menang. Sebagai contoh lah. So apa benda pertama mereka buat? Mereka tidak akan membantu rakyat. Ni adalah sifat human nature, tuan-tuan. Sifat orang kata semula jadi manusia. Sebab tu banyak ahli politik yang diangkat, yang mereka tidak ada harta. Benda pertama sekali mereka buat apa? Mereka bina harta mereka dulu. Mereka bina rumah banglo, kereta besar apa semua, baru mereka fikir tentang rakyat. Sebab mereka tidak ada duit. So mereka tidak pernah merasai pakai kereta BMW. Dia beli kereta BMW. Dia tak pernah rasa duduk dalam banglo. Dia beli banglo. So bila nak sampai masa rakyat, dia kata sampai aku puas enjoy duit dulu baru aku bagi kat rakyat. Sebab tu di Malaysia wujudnya sistem yang mana tahu? Kita pemimpin mengkayakan diri dia sendiri. Rakyat di bawah
meminta-minta seperti ayam di dalam reban. Sebab apa? Angkat pemimpin hak tak ada apa? Hak ada telur ya. Dia tak ada apa, dia ada telur. Tambah-tambah pula orang muda. Kalau kata dia umur 40, 50, boleh tahan lagi lah. Umur 30 lebih ke, umur 40 lah orang kata, boleh tahan lagi lah. Sebab dia mungkin ada establish sikit lah. Dia ada rumah dia sendiri apa semua. Dia pun duduk macam tu kan. Jadi dia boleh tahan lah. Tapi human nature, manusia, sifat muda macam saya sendirilah. Takkan saya tidak ada keinginan untuk pakai kereta. Saya dah pakai dah BMW, saya dah biasa bawa. Takkan saya tidak ada keinginan nak pakai Lamborghini. Saya tidak ada keinginan nak pakai Lambo. Saya ada keinginan nak pakai Lambo. So, keinginan adalah pemikiran, orang kata apa, separa sedar. Ni adalah Sigmund Freud cakap. So, saya akan guna duit tu di dalam pemikiran unconscious mind untuk beli Lamborghini. So, rakyat dapat apa? Rakyat dapat asal Lamborghini. Ya, saya bawa Lamborghini. Sebab ini adalah sifat semula jadi manusia. Macam tu juga dengan mereka ni. Mereka masuk, mereka kata ya perjuangan rakyat. Tapi dalam politik ni, kita kena tahu satu benda. Politik is about power and rank. Kuasa dengan jawatan. Bila dia dapat kuasa, dia ada duit, kan? Dia cekau kat dia dulu. Dia sekau dulu. Lepas tu baru dia nak agih sikit-sikit lah kepada rakyat. Sebab tu kena cari pemimpin yang ada duit. Ni pemimpin apa? Tak tinggal telur yang pemimpin. Tapi saya sedih lah dia buat live tadi. Pemimpin tak ada apa. Pemimpin tinggal telur. Siapa yang ada telur dua biji duk tergantung. Tak ada telur sebagai tak ada apa. Siapa yang ada telur? Tu macam mana nak build parti? Saya pun tak faham lah. Lain kali kalau budak-budak main kat saya kata hampir pergi balik lah. Presiden parti pun tak ada duit. Nak suruh aku masuk parti yang. Baik, tak payah. Kan? Okey, tuan. Topik yang kedua, ramai orang nak tanya pasal Ustaz Abid Liu. Saya mula tak tahu cerita ni, tiba-tiba tiba-tiba tuan, tiba-tiba ada seorang ni, bukan seorang lah, saya kenal dia, Cap Riz. Dia masuk dalam clubhouse. So dia bagi tahu lah. Saya sebenarnya Cap Riz ni dia ada pernah janji dengan saya dulu, dia hantar saya pergi umrah, walaupun tak pernah hantar lagi lah kan. Dia pernah buat live video lah cakap dia akan hantar saya pergi umrah, tapi dia tak hantar lagi lah. Sebagai disclaimer lah saya nak bagi tahu, sebab dia baru ni ada budak-budak dia kaitkan isu ni. Dia kata Cap hantar saya pergi umrah tapi saya tak menghargai, dia tak hantar lagi. Dia janji sajalah, dia minta semua dokumen tapi dia tak hantar lagi. Jadi orang kata apa, isu dia macam ni. Saya ada tu hutang budi jugalah kat dia, bukan tidak ada langsung, ada juga tu hutang. Jadi bila saya dengar isu dia bermula dengan Cap Riz ni adalah isu dia bagi tahu secara terbuka. Dia bagi tahu ramai waktu tu, ramai orang tengok, dekat 600 orang tengok. Dia kata dia nak kena bunuh. Dia kata ada pemimpin politik di Malaysia ni nak bunuh dia, dan orang tu adalah daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi saya pun macam terkejut lah kan. Ui, gila dia ni nak kena bunuh. Saya pun naik lah. Saya pun angkat lah tangan kan. Di dalam aplikasi tu kena angkat tangan. Saya angkat tangan, mereka bawa saya naik lah. Bila mereka bawa saya naik, saya pun tanya. Saya pun bagi tahu kat dia lah. Saya pun WhatsApp dia lah. Saya kata, Cap, saya ni Syafiq Alim semua sekarang ni. Kamu panggil saya Syafiq Reader dulu. Saya tu hutang budi. Saya letak nyawa lah. Nyawa Cap ni dekat bahu saya. Kalau betul Cap nak kena bunuh lah. Jadi orang kata apa, saya akan menolong Cap lah kan, untuk Cap balik ke Malaysia ni. Siapa nak bunuh Cap tu kan. Jadi saya orang kata apa, bercakap dengan dia secara live, dan saya WhatsApp dia, di WhatsApp dia, dan juga saya Instagram dia lah. Jadi dia read tau. Dia read. Lepas tu ada saya miss call dia. Call dia tak angkat. Kita apalah, saya ingat dia masih runsing lagi lah. Jadi bila orang kata apa, ingat macam tu, saya pun bukalah tengok FB dia. Sebenarnya Cap ni pergi dengan siapa? Cap Riz ni dia pergi dengan siapa dekat Gaza tu? Dia pergi dengan Abid Liu ke? Dia pergi dengan siapa? Lepas tu saya pun tengok, dia pergi di bawah orang kata apa, Exco Kebajikan UMNO Malaysia. Lepas tu saya pun baca daripada awal sampai habis kes tu. Rupa-rupanya Exco Pemuda UMNO Malaysia, Exco Kebajikan UMNO Malaysia di bawah Datuk Aziz Rahim, depa ada buat fundraising waktu tu. Dia ada buat live yang kata dia nak pergi ke Palestin.
So saya pun tengoklah live semua live depa lah yang UMNO buat live untuk fundraising tu kan. Saya pun tengoklah. So cerita sebenarnya adalah Cap ni dia pergi ikut bawah UMNO punya. UMNO melancarkan di bawah parti UMNO. And UMNO dia bukan pi bawah Ustaz Abid Liu. Dia pi bawah UMNO. So saya pun selidik lah dia pi dengan siapa yang kata nak bunuh dia ni. Jadi saya tengok kan Datuk Panglima Aziz Rahim. Datuk Aziz Rahim lah kan. Aziz Rahim ni kawan dengan orang tua saya. Dengan mak saya lah. Mak saya kenal dia. Jadi saya tak nampak lah Aziz Rahim ni jenis muka bunuh orang kan. Dia lawak dia lah kan. Lawak dia dengan perangai dia lah. Orang pun tahu kan. Tapi tak ada lah sampai ke tahap sampai nak bunuh-bunuh orang ni. Tak pernah dengar juga kan. Saya pun ada lah tanya dengan orang-orang kenalan yang kenal dengan dia. Aziz Rahim ni memang dia jenis macam tu kan. Dia pun kata tak ada Aziz Rahim. Aziz Rahim bukan jenis macam tu. Okay, tak apa. Saya pun duk selidik lah cerita-cerita dia ni. Sebab nak tahu lah siapa nak bunuh dia ni sebenarnya. Kan? Jadi saya pun tahu okay, dia pergi dengan UMNO ni. Pergi bukan perjanjian dengan dia tau. Bukan ada perjanjian dengan dia pun. Dengan Cap pun apa semua. Tak ada. Dia pergi memang atas urusan parti UMNO sendiri. Dia pun nak pergi hantar bantuan di sana. Di bawah Datuk Aziz Rahim lah. So masa Aziz Rahim lancar pun. Kan? Cap Race ni tidak ada langsung. Kod kata Aziz Rahim lancar. Dia kata okey. UMNO bersama-sama dengan Cap Race akan buat sumbangan sekian. Tak. Memang DP tu total UMNO punya. Bantuan apa-apa semua tu, duit apa semua UMNO punya lah. Senang cerita, semua UMNO punya. So UMNO pun dah pergi sana. UMNO dah pergi, cerita dia UMNO pergi sana. Lepas tu saya dengar lah, dengar cerita daripada Cap pun ada sebut. Dia kata sebenarnya dia ni, dia berhubung dengan anak lelaki Aziz Rahim. Ada seorang tuan-tuan tengok naik Velfire putih, jambang macam dengan hero Hindustan tu kot. Tak silap saya kan. Dia merujuk kepada dia tu lah. Maknanya dia pergi dengan Aziz Rahim. So saya pun selidik lagi. Bila selidik, orang ni hantar mai Kerajaan Akbar kat saya. Ada tim mereka punya lah, UMNO punya tim kan. Member lama mereka hantar mai. Cap ni dia pergi, okey, Aziz dah pergi sana dah. Lepas 6 hari baru dia pergi. Dia jumpa di Egypt. So dia ni hanya bawa, saya dengar cerita yang kata dia ni bukan nak pergi hantar bantuan. Dia ni nak pergi buat konsert ke apa kan, saya tak pastilah. Lebih kurang macam tu lah. Dia nak pergi buat video di sana yang nak mengajak orang kepada jihad lah. Lebih kurang macam tu lah. Jihad di Gaza ni. Bukan dia bawa bantuan. Dia bukan bawa bantuan. Ni orang alam sendiri bagi tahu. Orang yang di dalam Expo Kebajikan UMNO sendiri bagi tahu. Dia kata bantuan tu tak ada langsung duit daripada Cap Race. Semua ni adalah duit daripada ahli UMNO dan juga daripada UMNO sendiri dan juga rakyat Malaysia. So tidak ada duit langsung yang mengatakan duit Cap bagi untuk bantuan ni, tak ada. So Cap mai ni dia just ambil gambar serah bantuan yang memang bantuan tu daripada UMNO sendiri. Ni orang UMNO bagi tahu lah. So orang di sana bagi tahu depa ni dia ni orang kata apa, dia nak buat style ni lah, jihad apa, video live ke konsert ke apa, saya tak pastilah. Itu nanti mungkin grup UMNO balik hangpa boleh pergi tanya dengan dia. Setakat itulah yang saya tahu. Lepas tu yang dia kait dengan Ustaz Abid Liu ni, saya yang pada peringkat awal ni tak masuk yang saya tulis artikel tu, tak termasuk yang Ustaz Abid Liu cerita ni. Sebab Cap Race dia sebut sendiri. Dia sebut dalam live dia kata bahawa Ustaz Abid Liu dia dilindungi oleh kerabat diraja. Dia kata dia dilindungi oleh kerabat diraja dan dia juga adalah mafia yang dilindungi oleh kerajaan Malaysia. Ini Ustaz Abid Liu sebut dalam live dia tadi, bukan saya reka-reka. Memang dalam Clubhouse dia sebut benda tu. Jadi sebab tu saya pergi cari kisah tentang Ustaz Abid Liu ni, macam mana yang kata kabel diraja apa semua ni. Rupanya masa Ustaz nak pergi tu, kerajaan yang antara yang penaja tu adalah TMJ. Lepas saya tulis artikel tu, barulah Cap Race dia buat minta maaf kepada Tunku Mahkota Johor. Sebenarnya yang dia duk kutuk-kutuk dalam live dia tu, yang duk kutuk-kutuk tu, dia kutuk siapa? Dia kutuk TMJ. Tapi kalau dia sebut nama TMJ, tuan-tuan, saya ingat rakyat Malaysia semua akan pijak muka dia. Sebab apa? Rakyat Malaysia ni, seluruh Malaysia daripada Johor sampai ke Perlis, sebut nama TMJ saja, rakyat Malaysia memang bersama dengan dia. Bersama dengan tuanku. Sebab tu dia tak berani sebut. Dia dah sebut apa kerabat raja saja. Dia tak berani sebut langsung nama Tunku Mahkota Johor. So bila saya duduk siasat, saya kata haram jadah betul. Tu start saya tak duduk belah dia dah. Sebab saya tahu kata dia duduk hina TMJ. Cuma dia tak sebut. So bila dia duduk dengan tim-tim yang PKR apa semua ni kat dalam Clubhouse, mereka ni memang duduk hina Sultan. So bila mereka ni duduk hina,
Kan? Dia pun duk kata kan, adalah kerabat raja ni, adalah kerabat raja ni. Tapi dia tak mau sebut. Dia tak mau sebut. Tapi bila orang tahu kata dia sebenarnya duk menghina TMJ, itu yang orang marah tu. Sebab Ustaz Abid, dia pi antara penyumbang dia tu adalah Tengku Mahkota Johor. Antara penyumbang yang bawa bantuan tu adalah yang hantar bantuan kepada Ustaz Abid ni adalah Tengku Mahkota Johor. Ada kat dalam Kereta Akhbar dia sebut. Ustaz Abid pun berterima kasih kepada Tengku Mahkota Johor atas sumbangan. Ada Kereta Akhbar itulah yang saya baca. So Ustaz Abid ni dia pergi melalui apa? Dia pergi duit dia sendiri, tuan-tuan. Dia mohon, dia bukan libat dengan parti politik apa pun. Semua ni ada lapor kat dalam akhbar. Ustaz Abid minta kelulusan daripada kerajaan Malaysia untuk hantar bantuan pergi ke Gaza. Dan Ustaz Abid juga minta kelulusan daripada kerajaan Mesir untuk masuk ke Gaza. So dia pi sendiri. Dia bukan pi atas tiket daripada parti politik ke, UMNO ke apa ke, ada. Dia pi memang dia sendiri. Macam Kek Riz berbeza. Kek Riz dia pi memang dia pi ikut UMNO. Dia memang pi ikut tiket UMNO. Benda ni dia tak mau sebut. Dia kata ibarat macam dia duk cerita kat orang ibarat macam dia bawa bantuan. Tak, dia tak bawa apa pun. Dia pi dengan UMNO punya group. So, Ustaz Abid ni, ini cerita ni saya rasa tuan-tuan pun boleh baca sendirilah kat dalam akhbar. Ustaz Abid ni, dia minta daripada, dia bila kata negara perang, automatik kita kena minta kelulusan daripada orang kata Kementerian Luar Negeri lah. Datuk Seri Hishamuddin. Yang kata, Kek boleh kaitkan dengan Hishamuddin ni, sebab hari ni, rakyat tak terfikir hari ni, bahawa semua negara lockdown. Bukan kata Malaysia, seluruh dunia lockdown hari ni. So, dia mesti kena minta melalui Kementerian Luar Negara, orang kata Luar Negara di Malaysia, untuk hantar kepada kelulusan daripada Kementerian Luar di Mesir. Sebab nak masuk ke Gaza ni, nak masuk ke Palestin ni cuma ada dua jalan saja. Ada dua jalan saja. Yang pertama kena masuk ikut Israel. Yang kedua kena masuk ikut Mesir. So kalau nak masuk ke Gaza mesti masuk ikut Egypt. Dia tidak boleh masuk ikut Israel lah. Israel kita tidak ada hubungan diplomatik dengan dia. So dia kena minta kepada Kementerian Luar Kementerian Luar di Mesir. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam akhbar, memang ada cerita benda ni semua. Dan Ustaz Abid kalau dia tak cerita pun, orang pergi check lah akhbar memang ada. Sebab mungkin benda dah sebulan lebih, so orang tak nampak lah. So dia buat permohonan untuk tim dia sendiri. Tim Abid Liu. Abid Liu punya tim. Bukan tim Perikatan Nasional ke? Bukan tim UMNO ke? Bukan tim PAS ke? Apa tak ada. Abid Liu punya tim. Dan dia ditaja oleh Tengku Mahkota Johor lah, walaupun dia tidak mahu sebut tentang benda tu. So disebut ni adalah kenyataan akhbar lah, Tengku Mahkota Johor ada sumbang sikit. So dia sampai di sana dan dia menggunakan duit dia semua dia punya sendiri. Dia tak bawa pun duit tabung Palestin ke, aman tu ke, aman ini ke, dia tak bawa. Memang Abid Liu. Abid Liu sendiri pergi. So tidak timbul lah isu. So itulah yang rakyat tak nampak sebenarnya. Mula-mula saya berat belah kat juga. Tapi bila saya tengok dia ni bercelaru, dah lah dia pergi dengan orang politik. Lepas tu dia kaitkan dengan Tengku Mahkota Johor, dia kaitkan dengan Ustaz Abid Liu, dia kaitkan dengan Hishamuddin. Sebenarnya asas dia dekat mana? Asas dia sebenarnya adalah kerana saya nampak di sini cemburu ya. Mungkinlah kemungkinan dia cemburu kerana dia tak dapat macam mana Abid Liu dapat. Jadi maknanya di sini dia tak dapat macam mana Abid Liu dapat buat bantuan tu. So dia rasa cemburu. Bila dia rasa cemburu, tu yang ditimbulkan isu tentang Ustaz Abid Liu Dajjal apa semua ni. Sebab apa yang dia cerita di peringkat awal tu, macam saya selidik, saya telefon orang tu. Sebab dia pergi dengan Aziz Rahim, confirm lah saya kenal. Bukan saya tak kenal Aziz Rahim, confirm lah saya tahu cerita-cerita dia ni macam mana. So orang kata apa dekat sini, bila dia tak dapat macam mana yang Abid Liu buat tu, so dia rasa tak puas hati. Dan dia sendiri meninggalkan kumpulan dia. Ibarat macam mana tuan-tuan? Ibarat macam ni. Tuan-tuan pergi buat umrah. Tuan-tuan pergi buat umrah, ada dua kumpulan. Macam saya ikut mungkin kumpulan Ustaz Abdullah Khairi sebagai contoh. Rakan FB saya mungkin ikut Ustaz Azhar Idrus sebagai contoh. Lepas tu bila kita jumpa di Madinah, hak mana ikut Ustaz Azhar Idrus ni, mana ikut Syafiq Alif. Meninggalkan kumpulan. Boleh lah macam tu? Tak boleh lah. Sebab Ustaz Abid Liu dia pergi rombongan dia. So yang Malaun Sintok ni dia pergi dengan rombongan Aziz Rahim. Lepas tu dia nak keluar pada rombongan. Dan sehingga hari ini
Sehingga hari ni dia meninggalkan rombongan. Tak silap saya, rombongan dia dah balik dah. Dia duduk di sana lagi pun tak tahu sebab apa dia duduk di sana. Dia nak buat apa pun tak tahu. Dia nak pergi perang ke apa pun tak tahu. And so dia punya, orang kata apa, conclusionnya di sini, and tidak ada point pun untuk mereka nak mengatakan kepada Ustaz Abid Liu macam-macam. Tidak ada point pun. Sebab dia memang ikut kepada proses undang-undang. Sebab tu Cap sendiri pun masa dia masuk dalam clubhouse, dia babit habis. And dia tiba-tiba boleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Orang di bawah ni duk dengar macam pelik dah. Apa Cap Riz tiba-tiba cerita tentang Kementerian Kesihatan Malaysia? Sampai Abid Liu dapat jumpa dengan arwah ayah dia, dapat orang kata apa, mengebumikan arwah ayah dia pun dipertikaikan. Dia bagi tahu apa tahu? Dia kata dia dipertikaikan, dia bersama rakyat. Dia kata macam mana Abid boleh menguburi ayah dia sedangkan orang lain tak boleh. Saya pun rasa macam dia ni biar betul dia ni kan. Sampai kes tu pun dia libat habis semua orang. Tapi isunya di sini adalah macam saya kata lah, sebelum ni pun saya dah bagi tahu kat dalam clubhouse. Isu dia di sini, nak pergi ke Gaza ni, hang nak pergi ikut rombongan mana? Dia ada dua. Hang nak pergi berjihad, hang pergi bawa AK-47. Hang ikutlah orang kata apa, grup-grup fisabilillah. Hang pergi perang di sana. Grup yang kedua adalah apa? NGO. NGO, orang politik dan orang perseorangan. Dah bila kata hang pergi dengan orang politik, lepas tu hang kata Abid Liu ni yang ikut orang politik. Sedangkan pada hakikat, pada faktanya, yang pergi ikut orang politik ni adalah Cap. Dia pergi ikut UMNO. Abid Liu tak ada kena-mengena. Perikatan Nasional tak hantar pun bantuan kat Gaza. Yang pergi ni adalah Abid Liu. Abid Liu. Mungkin Hishamuddin ada bagi sikit kan? Tak tahulah sebab dia ada nama dia di situ. Tu tak tahu nak kata lah kan. So tu adalah dia punya kapasiti dia sendiri lah. Kalau dia ada sumber sikit. Dia tahu kata Ustaz Abid adalah rombongan pertama nak pergi. Dia nak bagi duit. Itu ikut suka dia lah. Tu hak dia lah. Tapi yang kita tahu, yang pergi ni Ustaz Abid Liu dia bawa dia punya sendiri. So itulah yang kita kata. Kalau kita pergi ikut rombongan orang tu, kita ikutlah orang tu punya rombongan macam mana. Topi nasi ni kalau jumpa anggun memang kena tabur. Bodoh mangkak tak ada otak. Tapi yang bestnya dia duk hina raja tu tak boleh belah. Saya duk tengok kerabat raja mana malah orang ni duk sebut. Saya pun duk cari tuan-tuan. Aku ni dah tak sub raja. Saya ni orang panggil saya ni sebagai apa tau? Mereka panggil saya sebagai pentaksub raja. Orang di AP kan PKR yang anti raja ni, yang anti monark. Kalau sebut nama Hafiz Halim, mereka bagi tahu apa? Pentaksub Raja-Raja Melayu. So bila dah saya dapat gelaran tu pentaksub raja, bila saya dengar dia hina, saya rasa macam babi dia ni. Dan ramai juga orang yang masuk dalam live saya sebelum ni, dia hina raja. Time tu juga saya maki dia. Jadi cuma mungkin kat itu saya malas nak maki lah, sebab clubhouse ni dia banyak pada orang profesional apa semua kan. So bila saya nak maki tu, saya fikir lagi orang record ke apa, masalah pula kan. So saya malas nak maki dia. So saya pun selidik lah kan. Rupa-rupanya dia kata kat TMJ, tuan-tuan bayangkan, sekiranya daripada peringkat awal, orang tahu yang mengatakan Cap Riz ni mengata kepada Tengku Mahkota Johor, apa orang akan buat? Satu Malaysia sila hari bulan akan tutup dia ramai-ramai. Sebab apa? Tengku Mahkota Johor ni, daripada Perlis sampai ke Johor, sebut nama dia, ni, orang kata apa? Mahkamah bulu rumah habis semua ni. Raja yang dekat dengan rakyat. Kalau Cap Riz sebut yang kata yang dia hina selama ini adalah Tengku Mahkota Johor, yang dia panggil Dajjal tu Tengku Mahkota Johor, sila hari bulan dia balik main Malaysia, orang pijak dia mampus dekat airport tu. Sila hari bulan. Sebab tu dia tak berani sebut. Tapi sebenarnya dia cari masalah dengan Tengku Mahkota Johor. Yang dia buat lambang mata satu Dajjal yang dia kata kerabat diraja tu siapa dia? Tengku Mahkota Johor. Berani dia balik main. Sebab tu dia minta maaf. Kalau dia tak minta maaf, saya ingat, dia balik main sampai di airport, orang pijak dia. Dekat airport juga orang pijak. Sebab Tengku Mahkota Johor jangan main-main. Saya beritahu lah. Orang lain yang nak kata tak apa. Hang kata dekat TMJ, daripada Perlis pergi sampai Johor, orang akan turun ramai-ramai pergi pijak. Itu masalah dia tuan. Wallahualam. Betul ke Tengku Mahkota Johor dakwah dia? Wallahualam. Saya rasa Tengku Mahkota Johor pun ambil pot pasal dia ni. Tak ambil pot pasal dia ni kan. Betul, memang kes dia sakit hati dengan UF. Padahal Cap Riz pergi lewat, tiba-tiba nak masuk. Dia bukan kira pergi lewat dengan
pi lewat dengan piawai tuan-tuan. Macam saya sendirilah, macam semua orang lah. Sekiranya tuan-tuan dah buat perancangan dengan kumpulan tuan-tuan tu, saya kata bila pi umrah lah, saya ambil senang umrah lah. Dah buat dah nak lantik seorang ni pi. Sebagai contoh Ustaz Abid Liu. Dia dah bawa dia punya kumpulan dia 10 orang. So dia akan bawa kumpulan dia, hamai pi kumpulan mana pun, dia akan tetap juga bawa orang dia. Dia takkan bawa orang lainnya sebab dia punya tanggungjawab dia kepada dia punya ahli dia. So bila ada orang ni ahli orang lain, orang ni main dengan UMNO. Orang ni main dengan UMNO, tiba-tiba nak pergi duduk dengan dia. Kalau saya jadi Ustaz Abid Liu pun saya takkan layan. Buang masa. Walaupun saya kenal dia, sebab dia bukan terlibat daripada awal. Dan dia bukannya orang yang bawa apa-apa. Dia nak buat, saya dengar di sana depa bagi tahu lah, ini yang geng-geng exco kebajikan ni, depa bagi tahu Cap ni nak pergi buat, dia nak pergi menyanyi di sana, lepas tu dia nak pergi buat talk jihad semua sikit ni. And so mungkin sebab tu orang tak mau, orang deny dia. Sebab apa? Satgi dia masuk lah ni dekat Gaza sekarang ni, orang kata Palestin hari ni adalah genjatan senjata. Dan dia ni orang tahu dia pernah hentam orang-orang Israel semua. So bila dia masuk, dia duk pergi sebut jihad. Satgi Israel main tembak roket. Apa habis semua orang kena. Sebab dia seorang yang mati ramai. Mungkin kerajaan Mesir pertimbangkan benda tu. Ini mungkin lah saya kata. Klausa mungkin lah. Sebab satu dunia tahu yang kata dia duk pergi hentam Israel ni dengan macam-macam lah kan. Hashtag oyak dan sebagainya. So mungkin disebabkan atas faktor keselamatan tu, mereka tak benarkan dia masuk. Mana kita nak tahu. Tiba-tiba telok je yang dia ada. Takkan TMJ nak layan benda bodoh macam tu. Itu dia punya ni lah kan. Dan saya sendiri pun tuan, saya malas nak ambil pot lah. Sebab dua-dua ni saya rasakan macam dua-dua orang yang hebat lah. Cuma tak sepatutnya lah Kak Pris buat macam tu. Dia patutnya dia kena cerita benda yang sebenar. Daripada A, dia kena cerita daripada A sampai Z. Dia bila dia tak cerita, ni masalah. Macam tu juga dengan Nadia Anuri ni pun sama juga. Dia jelas sebab Ustaz Abid Liu tak bagi duit dekat dia. Ustaz Abid Liu buat sendiri. Buat rumah anak nak buat rumah anak yatim, hantar bantuan pakai kontainer semua, buat sendiri. So dia nak semua bantuan melalui dia. So hari ni dia buka pekong dia sendiri. Dan saya sendiri pun, bila Ustaz Abid Liu sebut macam tu, saya ni nak bagi tahu pada tuan-tuan, saya bukan nak bangga lah. Tapi saya memotong gaji saya daripada tahun 2009 untuk tabung Palestin dan juga Syria. Dan kalau tuan-tuan tanya pada saya, memanglah kita nak tahu ke mana pergi duit tu. Dan kita harap jugalah kerajaan mengambil apa yang Ustaz Abid Liu cakap ni, kena memandang serius. Sebab Ustaz Abid Liu bukan cakap 20 juta. Dia sebut 20 juta setahun. Maknanya setahun 20 juta. Dah berapa puluh tahun dah. Kalau kata saya bagi pada 2009. Orang lain pun dah bagi. Sekiranya lah daripada 2009 tu 20 juta. Hingga sekarang. Dah berapa ratus juta dah. So rakyat nak tahulah, dan saya harap pun kerajaan Malaysia kena buka kertas siasatan lah atas Nadia Anuri ni. Sebab benda yang dibongkarkan oleh Ustaz Abid Liu ni bukan biasa-biasa. Dan dia sendiri bagi tahu yang pasal gambar yang kena bom tu kan. Memang ada sebelum ni poster yang suruh bagi duit kepada Aman lah, yang suruh bagi duit kepada Cinta Gaza dan sebagainya. So orang semua bagi duit. So Ustaz Abid Liu beritahu bila dia pergi jumpa dengan ahli keluarga tu, dia tanya kepada Nadia Anuri, mana duit yang rakyat Malaysia bagi. So benda ni kena disiasat oleh kerajaan Malaysia. Sebab benda ni membawa imej yang buruk. Sebab dia rakyat Malaysia yang duduk di sana. Dia rakyat bukan Dia adalah rakyat Malaysia yang duduk di sana. So ni adalah maruah kerajaan Malaysia. Kena panggil dia balik untuk siasat dia. Siasat dia, ke mana duit ni pergi? Ni rakyat Malaysia nak kena rakyat Malaysia desak. Dan mungkin kita akan buat petition dan sebagainya supaya kerajaan buka kertas siasatan ke atas dia untuk siasat. Untuk siasat ke mana duit ni pergi. Sebab kita duk bagi pada tahun 2009, kita duk bagi kepada mereka. Duit ni pergi mana? Malah orang sintung berkelam. Ni Ustaz Abid Liu dedah semua. Berapa rumah tak cukup, rumah anak yatim kan sebelum ni mereka abang oleh duit nak buat rumah anak yatim. Ustaz Abid Liu sebut tadi, mereka tak bagi buat rumah anak yatim di situ. So mereka duk minta duit rumah anak yatim ni. Mana duit tu pergi? Macam tu juga yang mereka kata duit korban lembu semua kan. So ni kita pun nak tanya kat Ustaz Abid Liu, ada tak mereka buat dekat Gaza mereka ada buat sembelih semua.
So kita nak tahu, kita duk bagi duit ni dekat bulan puasa ni. Penuh duk collect duit kan. 400 Hayar pun dah masuk baru ni. Bagi kat orang kata apa? Untuk azar. 400 orang kata apa? Satu bahagian. 400 ke berapa? Tak, bini saya ada tahu. 400 lebih saya rasa. Ambil orang kata apa? Sebahagian untuk korban kat sana. So kita nak tahu juga ada lembu. Ini lembu betul-betul lembu kan? Lembu manusia punya lembu. Lembu hak kelam duit orang. Kita nak tahu lembu tu sembelih betul ke ataupun manusia jadi lembu. Kita nak tahu. Kalau unta, adakah unta ataupun manusia jadi unta? Kita nak tahu duit ni pergi mana. So kerajaan Malaysia kena panggil dia balik. Kita nak tahu berapa lembu mereka korban, berapa unta mereka sembelih di sana. Jangan hak balik ni tengok unta. Manusia sudah jadi unta dah. Saya tak pasal-pasal kena pijak juga. Okey tuan, siapa nak berbisi boleh berbisi ya. Ni saya buka untuk berbisi ya. Soalan ataupun bisi tuan. Elok dibuka atas siasatan duit aman Palestin. Kita nak tahu juga kan apa benda kan. Cinta Gaza ke apa. Kita tak tahu. Yang kita tahu lintas kat Facebook kita tak. Keldai kot. Keldai buat petition ni kami tanda tangan. Kita mana nak tahu. Kita lintas kat Facebook. Kita tekan transfer. Donate. Kita tekan donate. Kita tak tahu siapa punya. Nadir kan siapa kah. Kita tak tahu. Yang kita tahu lintas kat Facebook. Kita tekan donate. Ramai orang-orang kita macam tu lah zaman muda kan. Tekan lintas yang main tekan. Apa? Donate. Donate. Potong daripada apa nama ni orang kata apa. Bank kita. Tu je. Sebab zaman lah bukan jenis kita pergi masuk dalam tabung semua. Lah semua donate. Kita nak tahu tu donate sudah jadi donat kan betul-betul donate. Rakyat nak tahu. Sebab Ustaz Abilu bangkitkan benda ni. Jadi rakyat nak tahu. Ini adakah dia unta tu apa? Unta tu apa? Orang tak tahu. Unta tu unta lah. Jadi kita nak tahu. Donate kan donat. Kalau donate tak apa. Derma. Kalau donat. Kalau donat kalau. Siap. Donate tak apa. Lah ni rakyat Malaysia jadi risau. Duk lintas-lintas mai kan. Donate ni donate ke donat satu je permintaan rakyat mari. Kertas nama NGO je audit mana main dengan ni. Hampa pun kena tukar bendera hijau tuan. Saya pakai bendera hijau ni. Hampa kena tiba-tiba kena pijak muka tak pasal. Hampa pun kena pakai ni lah bendera hijau. Saya pakai mana buat bendera hijau ni. Saya ingat ke orang parti pembangkang je duk hentam saya pakai pasal MH370. Rupanya sama-sama parti pun duk hentam juga Biasalah tu Tu kadang-kadang kita kecewa tu sebenarnya. Tapi kita malas nak kata apa lah kan. Kadang kita apa nama trooper dalam parti kita pun duk hentam kita juga tu. Kita pun jadi itulah kan. Malas lah nak cakap banyak-banyak Betul tu kerajaan Malaysia mesti kena siasat. Adakah duit derma ni perlu audit? Nadir kena jawab dengan jelas. Betul 20 juta mana surat berajar audit. Berkat pemerintahan baru Allah SWT buka semua perkara yang berselindung selama ni Sebab apa hijau ni? Hijau adalah warna kesukaan baginda Rasulullah SAW. Jadi kita kena pakai lah. Kita angkat bendera hijau. Mereka panas lubang sudah pecah lah. Kita pakai bendera hijau. Warna Islam. Berbuat Iskandar. Waalaikumsalam. Daripada Shah Alam. Baru nak masuk live. Okay, terbaik. Kalau nak siasat juga, biarlah siasatan dalaman saja. Tak payah kecoh-kecoh. Nanti dapat kat Israel. Nadir dalam bahaya. Bukan semua benda nak kena dedah. Dapat kat Israel lah. Israel dapat pun buat member lah tuan. Israel buat member lah. Sebab sama-sama dengan dia. Israel pun tak buat kerja macam tu. Kena bom kutip. Macam Ustaz kata tadi lah kan. Kena bom kutip derma. Kena bom kutip derma. Tapi orang yang kena bom tu dapat tak derma. Itu yang kita nak tahu tu. Unta berkhadat dia yang jadi donat. Duit duk kat Zahid itu ejen Kalniskov apa benda tu. Ada siapa-siapa nampak Maznah tak? Maznah mana pula dah?
Bendera hijau tu, Fiq, terbaik. Alhamdulillah, kerajaan Malaysia, pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, semua benda tersendong selama ini terbongkar satu persatu. Dia innocent until proven guilty lah. Dalam prinsip penghakiman ni cukup mudah. Selagi tidak terbukti bersalah, maka seseorang itu tidak bersalah. Kalau dia dah terbukti bersalah, maka bersalah lah. Jadi kita tak kata dia buat, tapi kita minta untuk siasatan dibuat lah. Isu ni besar juga ya, sampai banyak pihak tentera kena tempiah. Kentut ke Fiq? Ada dengar bunyi hampa ingat buat lawak tu ya. Bunyi rosi. Hak mau tukar pergi hijau lagi kan Fiq? Alhamdulillah. Tak mau tukar pergi hijau InsyaAllah. Apa nama ni, Ketua Penerangan Bersatu pun dah pada hijau. Sama ya, saya duduk dengan Datuk Wan Saiful. Sama lah juga hijau kan. Bekas hijau dia kata. Ada lah juga tempiah-tempiah kan. Terbaik Fiq, faham Jawi. Ya, saya faham Jawi. Desak Nadir sampai dapat jawapan. Dia kena bagi jawapan lah. Dia kena jawab lah. Jangan duduk di sana dia tak mau jawab. Tapi hari ni dia diam. Lepas Ustaz orang tahu, lepas Ustaz dedahkan sampai lah dia diam, tak kata apa. Okay, tuan, ada siapa yang nak berbisi Kalau tak ada siapa nak berbisi, saya nak pergi kat dalam clubhouse dulu sembang-sembang. Roslan Tahir nak bisi. Betul ke YB Mall tu cakap dia tak masuk PN, dia kena tuduh macam-macam. Isu tu saya lupa nak sentuh tadi. Kalau betul dia kena buat report polis lah. Kalau betul dia kena buat report. Dia boleh membuktikan perkara itu benar sekiranya ada laporan polis. Sekiranya tidak ada laporan polis, dia tak boleh kata betul lah. Bila sebut ugutan ni, ugutan jenayah 506 kot. Tak silap saya. Assalamualaikum. Ya bang. Assalamualaikum. Ya bang, nak cakap apa tu? Salah tekan kot. Salah tekan. Buat bunyi udang Dia kalau dia kalau Syed Saddiq kata dia kena ugut ni adalah jenayah kan. Ugutan adalah jenayah. Jadi bila jenayah ni macam mana kita nak percaya sesuatu jenayah itu berlaku? Sesuatu jenayah itu berlaku bila ada laporan terhadap jenayah tersebut. Mana laporan tu? Nadir tu hijau bila kita sebut tentang jenayah ugutan adalah satu jenayah, satu bentuk jenayah di bawah kanun keseksaan. So kena dibuktikan berdasarkan laporan polis. Kalau dia tidak ada laporan, dia tidak akan jadi jenayah. Begitu juga dengan kes Kijang dulu tuan-tuan kita dengar yang apa YB Natrah YB Natrah dia ada beritahu bahawa dia telah diugut dan ada beberapa orang datang ke rumah dia untuk akan datang ke pejabat dia bawa duit 10 juta. Dan akhirnya bila kita desak dia buat laporan, ada tak yang orang tu datang? Tak ada, dia sendiri. Dia kata tidak mengenali. Macam-macam lah kan. Dia kata macam-macam lah. Apa nama untuk orang kata apa menegakkan benang yang basah. YB Natrah beritahu dia kena ugut dan tuan-tuan sendiri tahu yang laporan polis yang YB Natrah buat. Adakah laporan yang dia buat tu yang menunjukkan siapa-siapa yang ugut dia? Dia pun tak tahu siapa ugut dia. Dan dia pun tak dapat membuktikan kata 10 juta tu. So macam mana kita nak percaya? Jadi bila dia sebut ugutan dia adalah criminal case. Bila kita sebut dia adalah criminal case, so must be a report. Tak ada report, tak ada ni tidak ada case lah. Sekiranya tidak ada report, tidak ada case lah. Ada report, ada case. Tidak ada report, tidak ada case. So kita pegang macam tu lah. Orang Malaysia dia pegang macam tu lah. Kita ada pihak berkuasa kan. Kita pegang macam tu lah. Dia cakap lah apa dia nak cakap, tapi kita sebagai seorang rakyat Malaysia, kita berpegang kepada kedudukan tersebut lah. Kita berpegang bahawa wujudnya sesuatu jenayah tu bila adalah satu laporan jenayah yang dibuat lah. Tambah-tambah pula when
apabila dia claim, kan, bila dia claim secara teruslah dia claim bahawa dia memang sememang-memangnya dia diugut, kan, sememang-memangnya berlakunya ugutan jenayah. Ugutan masuk parti ataupun apa pun, itu adalah ugutan jenayah. Bila sebut ugutan, dia adalah jenayah. Tak kira lah ugutan apa pun. Ugutan suruh sunat ke, kan, ugutan suruh makan gula-gula ke, ugutan suruh minum air sirap ke, itu adalah jenayah. Bila sebut ugut jenayah, kan, bila sebut jenayah, report kena ada. Dia YB kan, dia sembang tentang undang-undang semua kan. So, dia kena buat report lah, dan kita mengharapkan Syed Saddiq untuk buat satu laporan polis lah. Bukan buat Facebook lah. You buat Facebook lah, tak dapat bukti apa-apa pun. And you buat laporan polis lah yang mengatakan benda tu betul. Macam tu juga dengan Tengkunan. Bila dia kata ada sesuatu ugutan ke atas diri dia, dia buat laporan. Siapa yang ugut tu? Siapa yang ugut? Kita dah dengar. Siapa dia? Hamzah Zainuddin ugut. Buat laporan, sebut nama Hamzah Zainuddin. Tapi mereka ni lebih suka gunakan akbar. Rakyat boleh fikir benda ni. Rakyat takkan tak boleh fikir. Rakyat boleh fikir apa ugut apa. Tak ada laporan polis. Sebutlah akbar, lepas tu nak suruh apa? Dia kata Hamzah ugut dia. Lepas tu dia nak suruh dia buat laporan akbar. Dia nak suruh apa? Hamzah mengambil tindakan atas diri dia sendiri. Tak kebangang punya je. Hampir buat laporan polis lah. Buat laporan polis. Barulah rakyat ada proof. Oh, Tengkunan kena ugut dengan Hamzah Zainuddin. Barulah ada valid benda tu. So, bila dia sebut saja ugutan, everyone boleh sebut ugutan. Saya boleh bagi tahu, kata Syed Saddiq ugut saya. Syed Saddiq ugut dah liwat saya. Saya boleh kata, saya kata Anwar Ibrahim ugut dah liwat saya. Sebab tu malam ni saya buat live, saya tak sebut nama Anwar. Sebab Anwar ugut saya, dia hantar mesej kat saya, kata dia nak liwat saya. Saya boleh kata, tapi mana laporan tu? Mana laporan yang mengatakan semikian? So, dia tidak ada apa-apa lah. Mana tindakan mahkamah dan sebagainya, macam Yusof Router. Dia buat laporan polis, dia ada tindakan mahkamah. So, people believe, orang kata apa, Yusof Router lah, sebab dia ada laporan. So, macam tu juga Syed Saddiq, kalau dia nak orang percaya kepada dia, so dia kena ada laporan lah. Bersandarkan kepada laporan, laporan polis lah, kita percaya. Tak ada laporan, kita tak percaya. Kalau dia berani, dia buat laporan lah, sebab dia pun tak berani. Kalau dia sebab apa tuan? Sebab apa mereka tak berani buat laporan? Sebab mereka ni fitnah. Mereka tahu kalau mereka buat laporan, mereka kena bawa seksyen berapa? 182. Bila mereka kena bawa seksyen laporan palsu 182, mereka kena denda apa? Mereka kena denda RM2,000. So bila mereka kena denda RM2,000, adakah mereka boleh bertanding sebagai ahli parlimen? Mereka tak boleh bertanding sebagai ahli parlimen. Dia, orang kata apa? Dia tidak boleh bertanding sebagai ahli parlimen. Sebab tu dia tak mau buat report. Itu saja sebab dia nak elak kepada section 182 tu. So benda orang kata apa, benda ni lah yang kita kena tahu. Tisu koyak, tisu tu pun belum lagi tu. Sekiranya orang kata apa, umum menang, dia kena 182. Bila dia kena 182, laporan palsu, dia tak boleh tanding sebagai ahli parlimen. Sebab syarat dia jelas kat situ. Seseorang yang di penjara 2 tahun ataupun didenda melebihi RM2,000, dia tidak boleh bertanding sebagai ahli parlimen. So sebab tu dia takut, dia pun boleh sebut jelah. Tengkunan pun boleh sebut jelah. Kata orang ugut. Ugut adalah jenayah. Ugut adalah jenayah. Dan tuduhan tu adalah apabila orang yang menyatakan bahawa dia diugut, dia tidak buat laporan, itu adalah kita boleh gelar dia sebagai tuduhan. Orang yang tengok lah, orang yang tengok. Maksud saya ugut adalah jenayah tu adalah bagi diri dia. Bagi kita yang melihat bila kita lihat dia tidak buat laporan, kita menganggap itu adalah tuduhan yang liar. Fit, tolonglah pergi buat report. Saya pergi buat report atas orang, mana boleh. Ugutan kena orang tu sendiri buat report. Kalau saya pergi buat report, orang kata saya gila. Dia ada kes yang mana orang tu sendiri kena buat report. Dia report ni, dia kena benda tu berlaku kat atas diri dia. Sebagai contohnya, macam kita report dengar Ismail buat live kutuk kerajaan. Kita buat report apa? Semasa saya berada di kediaman, saya dengar laporan dia mesti berlaku ke atas diri orang tu, ataupun dia berlaku ke atas anak di bawah jagaan dia, ataupun orang di bawah jagaan dia. Sebagai contohnya, pekerja dia hilang, dia boleh pergi buat report lah. Ataupun anak dia hilang, dia boleh buat report atas wakil anak dia. Dan orang tu dia tak perlu pergi buat report sebab dia dah hilang, dia nak pergi buat report macam mana betul? Ataupun ibu hilang dan sebagainya. So melibatkan ugutan, ugutan adalah kepada orang tu. Sekiranya kita pergi buat report pun, polis akan NFA.
Sebab apa? Dia dah nak daripada orang tu. Orang yang mengatakan bahawa dia diugut, dialah yang kena buat laporan polis, bukan orang lain. Jadi kita desak lah, sebab tu saya desak Syed Saddiq untuk buat laporan polis. Tu saya ada komen dekat dia punya live tadi. Sekiranya dia betul, dia kena ugut, dia kena buat laporan polis. Dia tidak boleh buat apa nama orang kata apa, tuduhan liar ataupun fitnah liar. Okeylah tuan-tuan, saya suara pun tak ada dari malam ni. Setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.